Ada satu peristiwa yang cukup agung yang termaktub di dalam Al-Quran, dan peristiwa ini dijadikan sebagai satu nama surah, iaitu surah Al-Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini panjang ceritanya, tapi apa yang kita boleh dapat pengajaran dan apa yang boleh kita simpulkan dalam kehidupan kita, sebenarnya Allah Ta'ala memilih Al-Aqsa kerana apa? Kerana pada ketika itu ramai orang yang dah pernah pergi ke Al-Aqsa, ramai yang dah pernah bermusafir, yang dah pernah berniaga, sebab Al-Aqsa ini adalah kawasan bumi Syam, orang berniaga di Syam. Jadi mereka pergi ke Al-Aqsa ini 1 bulan untuk sampai dan 1 bulan untuk balik. Tiba-tiba dalam Isra dan Mi'raj, Nabi pergi ke Al-Aqsa hanya dengan 1 malam pergi dan balik. Pada ketika itu bukan sekadar menguji orang yang tidak percaya kepada Nabi, tetapi orang yang mula berjinak-jinak untuk dekat dengan Nabi pun dah terasa ragu-ragu. Begitulah kekuatan akidah dan kepercayaan kepada Nabi, sehingga kan perkara seperti ini termaktub dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Poin yang pertama ini, untuk bergerak ke Al-Aqsa pun susah untuk orang percaya, sehingga Abu Jahal mengumpulkan seluruh manusia untuk mendengar cerita yang datang daripada baginda Nabi SAW. Ketika itulah Abu Bakar bangkit mengatakan, kalau Nabi cerita lebih daripada tu pun aku akan percaya, aku akan yakin itulah kisah yang benar daripada Habibuna, kekasihku Nabi SAW. Sebab itu bila nak bercerita pula tentang stage yang kedua, nak cerita tentang bagaimana Nabi melihat orang ini, Nabi naik ke langit, itu perkara yang bagi orang Arab ketika itu mereka mungkin boleh percaya, sebab ada nabi-nabi yang pernah naik ke langit bagi kepercayaan mereka, contohnya Nabi Isa. Tetapi yang satu poin ni, poin yang pertama ni, nak pergi ke Al-Aqsa boleh ke 1 malam, itu sahaja telah menyebabkan keraguan dan kekeliruan. Tapi bagi mereka-mereka yang kuat keimanannya kepada Nabi SAW, mereka terus mempercayai dan mereka beriman kerana di dalamnya ada hikmah yang besar dan tersembunyi. Cerita Isra Mi'raj ni kalau nak cerita panjang, tapi pengajaran yang paling utama adalah bila datang saja kebaikan yang ianya melalui lisan baginda Nabi SAW, apa adab kita? Apa sikap kita? Kita nak persoalkan ke? Ataupun kita nak terima bulat-bulat? Sebab itu di kalangan kita ramai orang yang sama sifatnya macam kumpulan yang duduk mendengar cerita Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj. Kita ni banyak meragui. Ada orang akhir zaman ni, betul ke begini? Kena ke begini? Kena ke begini? Sehingga kadang-kadang kita tak buat langsung amalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu agama ini datang dengan hujjah, agama ini datang dengan kebaikan, maka gunakanlah hujjah dan kebaikan ini untuk memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi SAW. Terus yakin dengan Nabi dengan mengamalkan sunnah Nabi. Terus yakin dengan Nabi dengan kita menghidupkan segala cara dan juga gaya yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. InsyaAllah jangan ragu-ragu dengan Rasulullah, kerana Rasulullah menanti kita sebagai umat yang teristimewa. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat.